Random, ingatkan hantar SD. Kena kencing, lencon. Kesian pakcik-makcik yang turun, tuan-tuan. Penuh harapan mengatakan bahawa ingatkan tukar kerajaan. Rupa bukan tukar kerajaan, rupanya menghantar Perdana Menteri pergi berjumpa dengan Yang Pertuan Agong. So, pimpinan tadi. Mahathir turun demo depan istana. Sekumpulan orang berhimpun di hadapan Istana Negara hari ini membawa surat rakyat dalam himpunan Selamatkan Tanah Air Kita, Suara Rakyat ke Istana Negara. Mereka termasuk bekas Perdana Menteri Datuk Mahathir Mohamad. Tanpa memberi sebarang dalil, pemimpin yang bersama Pakatan Pembangkang yang berusia 98 tahun itu mendakwa akibat kenaikan kos dan ekonomi negara yang merudum, kadar bunuh diri di kalangan masyarakat Melayu semakin membimbangkan. 17 orang Melayu yang bunuh diri. Ada yang membunuh mak, yang bunuh ibu bapa kerana hilang punca dan tertekan sangat-sangat. Dakwanya tanpa mengemukakan sebarang bukti. Baik. Memorandum kemudian diserahkan kepada pegawai istana oleh 4 pertubuhan bukan kerajaan NGO yang mendakwa mewakili Melayu dan Islam. Namun, nama NGO berkenaan tidak didedahkan. Saya boleh nyatakan salah satunya adalah ISMA. Sebab apa? Kalau tuan-tuan tahu, salah seorang pemimpin ISMA ada membawa ucapan. Kalau pun bukan ISMA, wakilnya mesti ada. Mereka itu lain mendakwa kerajaan di bawah Anwar Ibrahim telah gagal dan menggesa Yang di-Pertuan Agong mengambil tindakan yang munasabah. Ia juga mendakwa Raja Melayu telah dihina susulan catatan blok yang mendakwa pembangkang cuba merasuah Yang di-Pertuan Agong. Selain itu juga mendakwa mahkamah telah menceroboh kuasa-kuasa Raja Melayu sebagai ketua hal ehwal agama Islam di negeri masing-masing. Antara yang hadir, Aminuddin Dahaya yang mengakui salah satu daripada 4 wakil NGO yang digelar sebagai pembela tanah air, BAD atau dari Malaysia Cikgu BAD. Aminuddin Yahya ni adalah seorang daripada ISMA. Cikgu BAD berkata, isu ketidakharmonian kaum dan ketidakseimbangan politik negara ini adalah hasil apa yang dipanggil sebagai AZD, iaitu Anwar, Zahid dan DAP. Dia kata ketidakharmonian kaum. Dia juga menuduh kerajaan menggunakan SPRM dan SKMM untuk mengekang perbezaan pendapat. Peserta juga melaungkan takbir sambil mengangkat spanduk rakyat bersama hemat Yang di-Pertuan Agong. Turut bergema adalah laungan hidup rakyat, ana dahaka dan daulat, tuanku. Baik. Saya nak cerita, sebelum saya cerita yang tu lagi, tuan-tuan. Mereka berhimpun. Okay. Cerita ni macam ni. Macam mana cerita perhimpunan ni berlaku? Okay. Cikgu Bad dah kencing sebab ada 2-3 peserta tu yang datang pada hari tu. Dia kata, mereka diberitahu, yang 2-3 peserta tu lah. Yang lain saya tak tahu dia nyatakan atau tidak dalam mana tak saya tengok sumber. Mereka diberitahu bahawa kerajaan akan bertukar. Menurut kenyataan Cikgu Bad, tidak turun ke Istana Negara kerana Yang di-Pertuan Agong sudah berkenan untuk berjumpa dengan Wakil Perikatan Nasional pada esok hari, iaitu hari inilah, Selasa. Pada hari Selasa 23 hari bulan, kita semua turun untuk menyatakan sokongan. Rupa-rupanya, tuan-tuan, apa yang berlaku sebenarnya adalah penyerahan memorandum. Okey, kita nak beritahu, penyerahan memorandum ni bukan perkara yang luar biasa. Bukan perkara yang hebat pun. Saya sendiri pernah menyerah memorandum pada tahun 2014 kepada istana di Istana Negara. Kalau rajin Google cari dah nama saya di Istana Negara, ada jumpa. Saya pernah hantar memorandum sebanyak 2 kali ke Istana Negara berkenaan dengan 2 isu yang berbeza. Okey, penyerahan itu bukan perkara yang pelik dan bukan perkara yang sukar pun. Sesiapa saja boleh menyerahkan memorandum kepada Istana Negara. Cuma, penyerahan itu bukanlah terus kepada Yang di-Pertuan Agong. Okey, istana ni dia ada protokol dia dan dia akan menyambut apa orang kata, anda punya memorandum itu atau apa-apa surat berkenaan kepada istana, ada wakil istana. Dan biasanya istana dia tak akan menolak untuk menyambut mana-mana apa-apa saja surat, memorandum sebagainya daripada rakyat. So nak datang serah, silakan. Boleh. Tak ada isu. Boleh, dan biasanya mereka akan bagi protokol, pergi jumpa sekian-sekian, mereka bawa masuk ke dalam, 2-3 orang yang dibenarkan, duduk, bincang-bincang, minum kopi, minum teh, ambil, terima kasih, ambil gambar, kemudian mereka berpisah. Now, serah ke tidak kepada Yang di-Pertuan Agong? Biasa serahlah. Terpulang kepada wakil istana tersebut. So, benda ini bukan satu benda yang pelik sebenarnya. Namun begitu, kita ulas apa yang Mahathir dan juga yang mereka katakan selamatkan tanah Melayu ini katakan. Baik. Dia kata, selamatkan tanah air. Dia kata, selamatkan tanah air kita. So, dia bagi beberapa dalil. Okey, sekarang ini Mahathir kata,
Kadar kenaikan kos dan ekonomi negara yang merudum. Baik, kita tengok kadar kenaikan kos dan ekonomi negara yang merudum. Kita kena pastikan dahulu, saudara, mengekang perbezaan pendapat. Peserta tajuk melaungkan takbir sambil mengangkat spanduk rakyat bersama hemat Yang di-Pertuan Agong. Turut bergaung, turut bergema adalah laungan hidup rakyat, ana dahaka dan daulat tuanku. Baik. Saya nak cerita, sebelum saya cerita yang tu lagi tuan-tuan. Mereka berhimpun. Okay. Cerita ni macam ni. Macam mana cerita perhimpunan ni berlaku? Okay. Cikgu Bat dah kencing sebab ada 2-3 peserta tu yang datang pada hari tu. Dia kata, mereka diberitahu, yang 2-3 peserta tu lah. Yang lain saya tak tahu dia nyatakan atau tidak dalam mana tak saya tengok sumber. Mereka diberitahu bahawa kerajaan akan bertukar. Menurut kenyataan Cikgu Bat, tidak turun ke Istana Negara kerana Yang di-Pertuan Agong sudah berkenan untuk berjumpa dengan Wakil Perikatan Nasional pada esok hari, iaitu hari inilah, Selasa. Pada hari Selasa 23 hari bulan, kita semua turun untuk menyatakan sokongan. Rupa-rupanya tuan-tuan, apa yang berlaku sebenarnya adalah penyerahan memorandum. Okey, kita nak beritahu penyerahan memorandum ni bukan perkara yang luar biasa. Bukan perkara yang hebat pun. Saya sendiri pernah menyerah memorandum pada tahun 2014 kepada istana di Istana Negara. Kalau rajin Google cari dah nama saya di Istana Negara, ada jumpa. Saya pernah hantar memorandum sebanyak 2 kali ke Istana Negara berkenaan dengan 2 isu yang berbeza. Okey, penyerahan itu bukan perkara yang pelik dan bukan perkara yang sukar pun. Sesiapa saja boleh menyerahkan memorandum kepada Istana Negara. Cuma, penyerahan itu bukanlah terus kepada Yang di-Pertuan Agong. Okey, istana ni dia ada protokol dia dan dia akan menyambut apa orang kata, anda punya memorandum itu atau apa-apa surat berkenaan dengan, kepada istana, ada wakil istana. Dan biasanya istana dia tak akan menolak untuk menyambut mana-mana apa-apa saja surat, memorandum sebagainya daripada rakyat. So nak datang serah, silakan. Boleh. Tak ada isu. Boleh, dan biasanya mereka akan bagi protokol, pergi jumpa sekian-sekian, mereka bawa masuk ke dalam, 2-3 orang yang dibenarkan, duduk, bincang-bincang, minum kopi, minum teh, ambil, terima kasih, ambil gambar, kemudian mereka berpisah. Now, serah ke tidak kepada Yang di-Pertuan Agong? Biasa serahlah. Terpulang kepada wakil istana tersebut. So, benda ini bukan satu benda yang pelik sebenarnya. Namun begitu, kita ulas apa yang Mahathir dan juga yang mereka katakan selamatkan tanah Melayu ini katakan. Baik. Dia kata, selamatkan tanah air. Dia kata, selamatkan tanah air kita. So, dia bagi beberapa dalil. Okey, sekarang ini Mahathir kata, kadar kenaikan kos dan ekonomi negara yang merudum. Baik, kita tengok kadar kenaikan kos dan ekonomi negara yang merudum. Kita kena pastikan dahulu, saudara, kita nak bandingkan dengan bila? Kadar ekonomi itu kita nak bandingkan dengan bila? Kita nak bandingkan dengan zaman PKP ke? Kita nak bandingkan zaman 33 bulan mereka memerintah ke? Atau bagaimana? Sebab kalau kita nak bandingkan 33 bulan mereka memerintah, jangan kita pernah lupa tentang peristiwa ini. Peristiwa apa, tuan-tuan? Saya tunjukkan. Kalau tuan-tuan ingat lagi, saya antara orang yang mempopularkan kibar bendera putih. Agong titah cari setiap rumah kibarkan bendera putih. Ini terbitan baru, tapi ini antara perkara dan usaha yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong sewaktu 33 bulan Perikatan Nasional memerintah. Cari setiap rumah yang mengibarkan bendera putih dan beri bantuan sewajarnya. Itulah titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah kepada Saudara Sulit Kanan Baginda Datuk Nazim ketika rakyat begitu terdesak sehingga terpaksa mengibarkan bendera putih di hadapan rumah sebagai tanda mereka amat memerlukan bantuan ketika COVID-19 melanda negara kita. So, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita comparekan, kata ekonomi semakin teruk, semakin meruncing, kita nak compare pada zaman bila? Kita nak compare pada zaman bila? Pada zaman PN memerintah, kita kena kibar bendera putih. Sampai semua kena tutup. Dah lah kita kena tutup. Kita kena lagi darurat. Rumah kita tak boleh keluar daripada rumah. Kena darurat lagi tu.
Perniagaan tak boleh buka. Berapa ramai yang tidak boleh bekerja. Berapa banyak syarikat yang tutup. Tuan-tuan nak compare zaman sekarang ini, kita compare inflasi. Sudah mula mereda sehingga saat ini 1.5%. Ada yang komplain, dia kata, sekarang ini kalau kita tengok mata wang merudum. Kalau kita nak tengok mata wang merudum atau tidak, satu je solution dia. Apa dia tuan-tuan? Kita kena naikkan OPR. Sebab US dah naikkan OPR naikkan dia punya interest rate, menyebabkan pelabur lebih minat membeli USD berbanding dengan RM. The only way kita boleh solve this problem, kena naikkan OPR. Soalan saya, tuan-tuan sanggup ke untuk naikkan OPR demi kerana nak menyelamatkan mata wang kita? Which one? Dia tak boleh either. Kerajaan tak boleh pump duit ke dalam mata wang. Itu akan burn the whole sebagaimana yang pernah dilakukan pada zaman Mahathir dahulu. Bagaimana mata wang kita pada masa itu dijual beli untuk tujuan ambil keuntungan. Baik, satu lagi yang Mahathir sebut. Saya nak komen tentang benda ni. Dan juga NGO itu pun sebut juga, dia kata. Tapi Mahathir sebutlah. Kadar bunuh diri di kalangan masyarakat Melayu yang membimbangkan. 17 orang Melayu bunuh diri. Ada yang bunuh mak, yang bunuh ibu bapa kerana hilang punca dan sangat tertekan. Dakwanya tanpa mengemukakan sebarang bukti. Saya boleh bagi tahu, semua kes takat ini yang bunuh mak, bunuh bapa itu, saya tahu yang dia refer kes tu, kes yang berlaku dekat Kerinci. Itu kes dadah. Mat Pit. Lepas dia kena bail out, kalau dia refer pada kes tu lah. Dia kena bail out, dia minta duit kat mak bapak dia tak nak bagi. Mak bapak dia tak nak bagi, dia sudah high, dia pergi rodok. Tuan-tuan, saya nak cerita, saya duduk dalam lokap 5 hari. Dalam lokap ni saya duduk dengan penagih-penagih dadah antara lainnya. Dan kita tahu dia penagih dadah sebab dia daripada saat kita masuk sampai saat kita keluar, kerja dia tidur je. Dia akan bangun sekali untuk makan. Dia sekali untuk makan je. Lepas tu dia akan tidur je kerja dia. Kita tahulah yang ni apa, yang ni batu, yang ni heroin, yang ni kita tahu. Kita borak lah dengan orang kan. So dia orang tidur je kerja dia. So bila dia keluar lepas 3-4 hari dah kena tahan riman, nak tak nak dia nak kena kembali kepada kehidupan dia sebagaimana sebelum inilah. Mintalah dan duit. Mak bapak dia, aku dah bela kau tiba-tiba nak minta duit ambil barang tu, apa hal? Mamat ni mengamuk. Mamat tu mengamuk, apa lagi rodok lah. Yang itu dia kata tertekan hidup. Dia berbeza tuan-tuan. Saya nak cerita zaman Muhyiddin Yassin memerintah. Ini kisah benar. Lillahi ta'ala saya cerita. Seorang pemandu teksi Cina. Pada masa itu dalam Facebook lama saya, ada seorang lelaki lah. Dia mesej saya, dia kata, Iswardi, ada seorang pakcik ni, dia tak dapat ride. Dia pemandu teksi daripada KLIA. So dia tak ada rider, dia tak ada pendapatan dah sebab tak ramai naik kapal terbang. Dia tak tahu punca pendapatan. Dia tak balik rumah sebab dia tak ada duit nak bagi kat keluarga dia. Boleh tak Iswardi bagi tahu dengan kerajaan? Boleh tak Iswardi bagi tahu dengan pemimpin? Tolong, mana yang boleh? Saya kata, saya tak boleh bantu sebab saya terlalu jauh. Tapi saya boleh kabarkan kepada kawan-kawan yang mana dekat area Sepang. Saya sudah bagi tahu kawan-kawan saya dekat area Sepang, bagi tahu dengan keadilan, tolong bantu pakcik ini nama sekian, dia Chinese guy lah, nama sekian dan sebagainya, tolong bantu sebab dia tak ada pendapatan langsung. Langsung tak ada pendapatan. Duit minyak pun dia kena pinjam kawan, dia dah malu dah pinjam kawan dah. Kawan dia pun kata, kami tak mampu nak bagi duit dah. Kami pun tak ada pendapatan. Sebab ingat tak pada masa itu, negara tutup tuan-tuan. Ada flight terlalu jarang. Selang beberapa hari, saya tak sampai seminggu, pakcik tu mesej saya balik. Sayang, saya punya Facebook tu dah kena hack. Jadi saya tak boleh buka ada akaun Facebook lama saya. Kalau tak, saya boleh cari mesej tu. Dalam akaun Facebook tu dia kata, Iswardi minta maaf, saya nak bagi tahu pakcik itu sudah bunuh diri. Gantung. Lepas tu dia hantar gambar kat saya. Dia hantar gambar pakcik tu sebab ada orang ambil gambar kan. Ambil gambar pakcik tu gantung diri. Dekat mana tuan-tuan? Dekat hentian yang dia berhenti tu. Dia gantung diri kat situ. Ini zaman bila? Zaman bila dia nak refer zaman sekarang ni, dia kata ada orang bunuh diri. Ini saya bawa cerita yang kita tahu, yang saya tahu. Tuan-tuan tahu berapa ramai yang tertekan, yang hampir nak bunuh diri, yang jadi gila, yang bunuh diri pada zaman 33 bulan PN memerintah, tuan-tuan. Dia nak compare zaman tu dengan zaman sekarang. Dia boleh bawa bukti tak bahawa zaman sekarang ini lebih ramai orang bunuh diri berbanding 33 bulan tersebut.
Tapi of course lah, walaupun dia akan terima je fakta ini bulat-bulat. Ramai bunuh diri. Saya teruskan tanpa mengemukakan sebarang bukti. Baik. Kemudian mereka menghantar memorandum. Dia kata mendakwa kerajaan Anwar Ibrahim telah gagal dan mengambil tindakan yang munasabah kepada kepentingan negara. Ia juga mendakwa Raja Melayu telah dihina susulan catatan blog yang mendakwa pembangkang cuba merasuah yang di-Pertuan Agong supaya tukar kerajaan. Soalan kita, siapa yang memulakan cerita bahawa kerajaan ini akan bertukar? Saya tanya soalan pada tuan-tuan. Tuan-tuan dapat berita mengatakan kerajaan ini akan bertukar daripada mana? Adakah daripada kami, cyber trooper kerajaan, ataupun daripada cyber trooper pembangkang? Jadi kalau datang daripada pembangkang seperti Papa Gomo, Papu Kari, even Raja Petra yang terbuang itu, kenapa tiba-tiba kerajaan Anwar yang dikatakan derhaka? Agong dah bertitah, tidak ada lagi tukar kerajaan. Siapa yang beria kata nak tukar kerajaan? Bila taktik mereka tidak berjaya dalam sidang akhbar Tun Mahathir semalam, dia kata, kalau Anwar berani anak jantan, bubar parlimen. Dia ingat apa? Dia kata dia yang cukup jumlah. Tapi kenapa Anwar yang tukar parlimen? Kan? Kenapa Anwar pula yang tukar parlimen? Kemudian yang menarik tuan-tuan, ni, saya nak baca ni. Cikgu Bat kata, isu ketidakharmonian kaum dan ketidakstabilan politik adalah hasil daripada Anwar Zahid dan DAP. Oh, dia masih juga DAP kat situ. Tapi, tuan-tuan, siapa yang bercakap tentang kaum India tidak setia? Saya nak tanya tuan-tuan ni. Siapa yang bercakap mengatakan kaum India tidak setia? Saya baca ni. Polis siasat lebih sejam, teruk jadi Tun, keluh Mahathir. Polis mengambil tindakan bekas Menteri Tun Mahathir sejam di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya. Ia bagi membantu siasatan berhubung kenyataannya yang mendakwa masyarakat India Malaysia tidak setia sepenuhnya kepada negara kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka. Saya diberitahu bahawa ada 18 orang membuat laporan polis terhadap temu bual saya di TV di India. 18 orang bukan buat surat akuan bersumpah. Mereka cakap saja dengan polis. Maka saya disesat. Saya kena buat keterangan. Jadi Tun ni lebih teruk. Tak boleh cakap pun. Jadi saya nak tahu sama ada saya boleh cakap atau tidak. Saya rasa dah nyanyuk dah orang tua ni. Dia kata, saya diberitahu ada 18 orang buat laporan polis. Jadi saya kena siasat. Jadi Tun teruk ni sebab saya kena siasat. Dia kena siasat bukan sebab dia Tun. You see macam mana dia nak belit tau ayat tu. Dia kena siasat bukan sebab dia Tun. Dia kena siasat sebab kenyataan dia mengatakan kaum India tidak setia. Cikgu Bat kata bahawa ketidakharmonian itu disebabkan oleh Anwar Zahid dan juga DAP. Tetapi yang mengatakan India tidak setia itu siapa? Orang yang berdiri di sebelah Cikgu Bat tu iaitu Tun Mahathir. Kenapa Cikgu Bat tak komen bab itu? Faham tuan-tuan? Faham tuan-tuan? Tuan-tuan faham. Tuan-tuan orang yang bijak. Saja je saya nak buat benda ni. Dia kata jadi Tun tak boleh cakap. Saya tak boleh cakap lah benda ni. Dia kata. Okay. Kemudian dia kata kat sini, dia komen. Dalam negara ini kita kata kita bebas. Kenyataan saya dalam temu bual itu cuma pandangan saya. Katanya. Now, adakah itu pandangan atau itu satu tuduhan? Pandangan dan tuduhan dua benda yang berbeza tau. Pandangan berdasarkan kepada fakta, berdasarkan kepada butiran bukti, berdasarkan kepada analisa-analisa yang khusus. Tuduhan adalah tuduhan tanpa bersandarkan kepada apa-apa. Dan dalam debate itu dipanggil Hayes generalization. Satu generalization, satu kata keumuman yang terlalu umum dan bertujuan untuk merendah-rendahkan satu kaum. Soalan saya, siapa yang menyebabkan ketidakharmonian dalam isu ini? So kalau kita tengok dekat sini dia kata bahawa ketidakharmonian disebabkan oleh Anwar, Zahid dan DAP. Padahal yang menyebabkan tidak harmoni itu berada dekat sebelah dia. Tuan-tuan, saya nak tanya. Siapa yang terlalu memperjuangkan ekstremis Melayu dan Islam ini sehingga menidakkan dan menindas kaum orang lain? Siapa?
kalau bukan daripada parti mereka sendiri. Kita tak boleh menafikan perkara ini. Jangan kata orang bukan Islam. Yang Islam pun kena kafir, tuan-tuan. Tetapi yang menariknya, dalam mereka berhimpun tu, dia orang ingatkan berhimpun, hantar SD boleh tukar kerajaan. Itu yang tu nama mai tu. Rupanya dia orang dah kena kencing. Itu sekadar hanya hantar memorandum. Kebetulan pula pada masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim jumpa dengan Yang di-Pertuan Agong buat kali terakhir. Akhirnya Agong terima menghadap PM untuk mesyuarat pra-kabinet terakhir. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Irayatuddin Al-Mustafa Billah berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mesyuarat pra-kabinet di Istana Negara petang ini. Istana Negara menulis catatan di Insta dan Facebook memaklumkan sesi itu juga cukup istimewa buat kedua-dua pemimpin, khususnya Al-Sultan Abdullah, kerana ia adalah mesyuarat terakhir sebelum Seri Paduka Baginda menamatkan tempoh pemerintahan pada 30 hari bulan Januari ini. Sejak menaiki tahta Yang Pertuan Agong, Baginda berkenan berangkat menghadiri mesyuarat pra-kabinet sebanyak 160 kali termasuk hari ini dengan 4 Perdana Menteri. Turut hadir adalah KSN Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Mesyuarat pra-kabinet yang pertama ialah 13 Februari 2019. Mesyuarat itu adalah aktiviti mingguan dan rutin utama untuk berbincang dan bertukar pandangan mengenai urusan negara. Tuan-tuan, pengikut PN sudah lencun kena kencing. Katanya nak pergi ke Istana Negara ni, kita nak tukar kerajaan ni. Kita nak tukar kerajaan. Rupanya dia pergi hantar Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi jumpa sending off Yang di-Pertuan Agong untuk ganti kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Johor yang siri pra-kabinet yang terakhir rupanya, tuan-tuan. Rupanya dia orang pergi ke sana untuk hantar memorandum. Ingatkan hantar SD. Kena kencing, lencun. Kesian pakcik-makcik yang turun, tuan-tuan. Penuh harapan mengatakan bahawa ingatkan tukar kerajaan. Rupa bukan tukar kerajaan, rupanya menghantar Perdana Menteri pergi berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Itu rupanya yang berlaku. Kesian mereka yang pergi tu. Kesian mereka lencun.